Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberkati majlis ilmu pada malam ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurnia daripada Allah, iaitu nikmat iman dan Islam. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita teruskan lagi pengajian pada malam ini, iaitu di dalam kitab Fiqh As-Sirrah jilid pertama karangan Al-Syahid Al-Imam Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Dan kita berada pada muka surat 57, 56 ke 57, iaitu masih di dalam tajuk yang sama, keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penyusuannya. Maka kita lihat sedikit perbentangan sebelum ini. Yang pertamanya mengenai nasab ataupun keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Al-Mughirah bin Abdul Manaf bin Qusay bin Khilab bin Murrah bin Ka'ab, sehinggalah sampai kepada bin Fihri. Fihri itu adalah gelaran, nama dia, gelaran kepada nama Fihri ini adalah Quraisy. Maka daripada Fihri bin Malik sehinggalah sampainya kepada bin Adnan. Maka daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan, para ulama bersepakat, para ulama sirah khususnya bersepakat menyatakan itulah pandangan yang paling sahih mengenai salasilah nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada Adnan sampailah kepada Nabi Ismail alaihissalam, perkara ini ada khilaf, ada perselisihan kalangan para ulama. Akan tetapi sabit kalangan ulama sirah menyatakan salasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan adalah keturunan daripada cucu cicit Nabi Ismail alaihi salam. Yang Nabi Ismail alaihi salam adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, serta salasilah Nabi Ibrahim Nabi Nuh alaihi salam. Itu juga ada ikhtilaf, perselisihan kalangan para ulama sirah khususnya. Akan tetapi sabit Nabi Ibrahim adalah salasilahnya pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai tarikh kelahiran junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Di situ juga ada ikhtilaf ataupun perselisihan kalangan para ulama. Pertama, kalangan para ulama sirah dan juga penganalisis ahli falak yang mengira-ngira
bilakah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada dua pandangan yang masyhur. Yang pertama adalah 9 Rabiul Awal. 9 Rabiul. Kita merujuk pandangan daripada kalangan para ulama hadis. Para ulama hadis menyatakan pada 9 Rabiul Awal tahun gajah. Akan tetapi daripada pengiraan para ulama ataupun mereka yang pakar di dalam menganalisa kepakaran dalam ilmu falak meletakkan pada 12 Rabiul Awal. So di situ ada perbezaan pandangan daripada kalangan para ulama hadis dan juga para ulama sirah dan juga para ulama ahli falak. 9 Rabiul Awal dan juga 12 Rabiul Awal. Bertepatan juga kalau di pada Masihi 20 April dan juga 22 April 571 Masihi. Ini pandangan juga daripada analisis yang dilakukan seorang alim besar bernama Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi rahimahullah ta'ala, dan seorang lagi penganalisis ahli falak iaitu Mahmud Bashar. Maka dua orang ulama ini masyhur yang mengkaji, yang pakar dalam ilmu sejarah, yang mengira-ngira tarikh penting sejarah Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seperti mana telah diriwayatkan oleh Muslim dengan sanadnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa Kinanah min Walid Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa Hashiman min Quraisyin wastafani min Bani Hashim." Iaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah di antara anak-anak Ismail dan pirihnya Quraisy daripada Kinanah. Quraisy itu nama sebenarnya Fihri bin Malik. Dan dipilihnya Hashim, iaitu moyang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Quraisy. Dan dipilihnya saya daripada kalangan Bani Hashim, cicit kepada Hashim, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala melantik memutuskan seorang Nabi khatimun nabiyyin, Nabi segala penutup, Nabi yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan sebagai baginda dilahirkan pada tahun gajah? Sebab apa? Sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tahun tersebutlah berlakunya serangan daripada Raja Abraha al-Ashram daripada kerajaan Sabak yang telah melanggar masuk ke kota Mekah, cubaan untuk menawan bahkan memusnahkan Kaabah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menggagalkan perancangan yang dilakukan Raja Abraha al-Ashram dengan menghantarkan sekumpulan burung-burung ababil serta mencedera dan memusnahkan segala angkatan yang dipimpin oleh Raja Abraha al-Ashram serta membawa tentera-tentera yang bergajah tersebut. Allah SWT telah menerangkan kisah tersebut, bantuan melalui burung-burung ababil di dalam surah Al-Fil pada juzuk 30, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hinggalah akhir ayat. Bila mana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum itu terangkanlah ada perkara yang kita terlepas, iaitu bagaimana pula perkahwinan pernikahan antara Aminah binti Wahab. Secara ringkas saya sebutkan, bila mana Abdul Muttalib memilih Aminah binti Wahab daripada keturunan Kilab untuk dijadikan isteri kepada anaknya Abdullah. Bukan Abdullah yang memilih Aminah sebagai isterinya, akan tetapi bapa kandungnya Abdul Muttalib yang menikahkan, yang mencarikan jodoh untuk anaknya Abdullah. Masa itu juga Aminah juga dianggap sebagai wanita Quraisy yang paling mulia dari segi keturunan dan juga kedudukan. Sebab salah silah keturunan dia Aminah binti Wahab, Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Maka Kilab ni juga salah silah pergi kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Serta bapanya merupakan ketua Bani Zuhrah dari segi hubungan nasab dan juga kemuliaan.
bila mana selepas perkahwinan mereka, Abdullah dan Aminah tinggal di Mekah, duduk serumah. Duduk serumah. Akan tetapi tidak lama selepas itu Abdul Muttalib telah mengutuskan Abdullah bin Abdul Muttalib pergi ke Madinah untuk mendapatkan bekalan-bekalan untuk mereka, barangan dagangan dan sebagainya. Dan bila mana di sanalah Abdullah telah meninggal dunia, jatuh sakit dan meninggal dunia, dan pedagang-pedagang yang datang bersama dengan Abdullah pulang ke kota Mekah menyatakan khabar sedih, iaitu Abdullah telah meninggal dunia dan telah ditanam, dikebumikan di Dar An-Nabirah Al-Ja'di. Maka semasa meninggal dunia, beliau masih berusia 25 tahun. Abdullah bin Abdul Muttalib umur 25 tahun, dan beliau meninggal dunia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan, yang ketika itu Nabi dalam kandungan baru berusia 2 bulan. Itu di antara kisah yang dinyatakan. Dan daripada riwayat Sahih Muslim dalam Mukhtasar Sirah Ar-Rasul dan juga kitab Talqih Fuhum Al-Athar, bila mana Abdullah ini telah meninggal dunia, harta peninggalannya tak banyak, iaitu sebanyak 5 ekor unta, beberapa ekor kambing, dan seorang hamba wanita Habasyah yang bernama Barakah, digelarkan sebagai Ummu Aiman, dan beliaulah yang menjadi pengasuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mananya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adalah perkara-perkara luar biasa khas sebagai tanda perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Aminah binti Wahab tidak langsung merasa kesakitan. Dan bila lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ketika itu tidak menangis. Bahkan ada juga riwayat yang terpencil menyatakan ketika mana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu telah pun sudah berkhatan. Maka itu pandangan yang boleh disangkal dengan satu fakta ataupun riwayat yang lebih kuat, yang lebih sahih, iaitu antara dalam kitab Talqih Fuhum Al-Athar. Sebab perkara ini saya mengajar budak sekolah Kedah, so ada buku silibus tu, buku silibus JAKIM lah, sebab saya ajar budak kecil. Buku silibus tu tengok, dia mengambil pandangan yang terpencil, iaitu menyatakan lahirnya saja Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berkhatan. Banyak sebab itu kadang-kala buku-buku silibus silibus budak kafar lah sekolah Kedah, darjah 1, darjah 2, kadang ada masa berubah-ubah lah. Sebab pandangan yang lebih tepat iaitu bila mana lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat menyatakan iaitu waktu selepas hari ke-7 barulah datuknya telah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhatankan pada hari ke-7 sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh kalangan orang Arab. Bermakna di situ kalangan bangsa Arab pun mereka berkhatan, walaupun mereka ini telah jahil dan kufur daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sejarah berkhatan ini Allah SWT telah kisahkan mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berkhatan ketika mana umur 80-an. Umur 80-an. Masa itulah sejarah pensyariatan berkhatan. Ada juga pandangan pendapat yang dikatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan telah sedia berkhatan. Akan tetapi pandangan yang lebih kuat, rujuk juga dalam Talqifum Al-Asar, Ibnu Al-Qayyim berkata keterangan ini tidak didapati sebarang hadis yang sabit. Dalam kitab Zadul Ma'ad pun ada menyatakan. Tu kadang silibus begini perlu
berhati-hati untuk memastikan dikisahkan di dalam silibus-silibus mesti mendapat dari pandangan yang sahih lah. Sebab apa? Pandangan daripada ulama dalam kitab Talqifum al-Asar dan juga Ibnu Qayyim menyatakan tiada asal didapati sebarang hadis, keterangan ini tidak didapati sebarang hadis yang sabit mengenai adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya saja sudah bersunat. Itu berlaku peristiwa tersebut. Dan bila mana dia lahir, selepas itu adalah budaya kalangan bangsa Arab, lahirnya seorang anak itu akan dicarikan ibu susuan. Ibu susuan pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah hamba kepada Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza adalah abang kandung kepada Abdullah. Yang Abdul Uzza ini yang Allah SWT telah lemparkan satu nama kepada dia, iaitu Abu Lahab. Dalam surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu kisah mengenai Allah SWT nukilkan surah Al-Masad khusus untuk Abdul Uzza, atau nama gelaran dia Abu Lahab, berserta dengan isterinya wa mar'atuhu hammalatal hatab. Surah Al-Masad, ataupun nama lain digelarkan juga surah Al-Lahab. Dan seterusnya, selepas daripada ibu susuan pertama Thuwaibah, maka datanglah satu kumpulan, satu rombongan daripada kalangan Bani Sa'ad, atau nama lainnya Bani Al-Bakri. Masa itulah dipilihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan Bani Sa'ad ataupun Bani Bakri, iaitu yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, yang masa itu adalah mengalami kemarau yang amat teruk. Maka bila mana dijaga dan disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, penuh barakah dan keberkatan yang diterima oleh keluarga Halimatus Sa'diyah. Kedai yang dinaiki itu tegak, unta betina yang dibawa tu banyak susu badan kepada Halimatus Sa'diyah pun banyak, sehingga pada malam duduk di dalam satu rumah pertumpangan sementara, esok pagi baru balik perkampungan Bani Bakri. Malam itu tidur dengan nyenyak, anak kandungnya kenyang minum susu, serta Rasulullah pun kenyang, dan keesokannya unta dia pun mempunyai susu yang banyak, suami dia pun kenyang. Bila balik pulang ke rumah perkampungan mereka, Halimatus Sa'diyah, walaupun musim kemarau, kambing-kambingnya sihat berlaku, binatang ternakan sihat berlaku, lepas tu di antaranya tanaman-tanaman subur dengan baik. Bahkan orang kampung dia, saudara mara dia rasa pelik bagaimana boleh subur dan juga binatang-binatangnya segarlah, segak dan sebagainya, badan sihat dalam keadaan musim kemarau yang teruk ketika itu. Dan selepas itu kita lihat pula, selepas bila mana dipulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aminah binti Wahab semula, selepas berlakunya satu peristiwa yang ajaib, iaitu didatanginya malaikat Jibril alaihissalam. Sedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermain dengan adik-beradik susuan dia, saudara susuan di dalam lingkungan umur 4 ke 5 tahun. Datangnya malaikat Jibril alaihissalam dan telah menyucikan, membelah jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyucikan tubuh badan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masa itulah di dalam kisah tersebut yang membuatkan Sa'diyah dengan suaminya terasa takut, dan masa itu dia bertemu dengan Aminah binti Wahab, menceritakan segalanya, apakah peristiwa yang pelik yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kisah ini didukilkan dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Maka Aminah binti Wahab pun tak rasa pelik. Sebab apa? Dia telah merasai rasa pelik tersebut ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan, tidak pernah rasa sakit.
Dan ketika mana bersalin pun begitu juga. Maka tambahan-tambahan peristiwa tersebut, ada riwayat menyatakan Aminah binti Wahab telah dikurniakan satu mimpi untuk menamakan anak dia iaitu Ahmad ataupun Muhammad. Begitu juga ada riwayat menyatakan Abdul Muttalib sendiri telah dikurniakan mimpi untuk menamakan cucunya Muhammad. Seterusnya ketika mana selepas Halimatus Sa'diyah dengan suami dia menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah umur baginda sallallahu alaihi wasallam mencapai 6 tahun. Mencapai 6 tahun, maka dipulangkan kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan ibu yang dikasih. Ini juga dalam riwayat Talqif Fuhum Hisham, dan juga diriwayatkan juga kisah mengenai bagaimana pula Aminah binti Wahab meninggal dunia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah. Disebabkan terkenangkan kepada suaminya iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib yang telah meninggal dunia, Aminah mencadangkan untuk ziarah kubur suami dia di Yasrib, ataupun nama baru adalah Madinah. Lalu Aminah keluar dari Mekah bersama anak yatimnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan hamba dia, pelayan wanitanya iaitu Ummu Aiman, iaitu daripada orang Habasyah. Orang Habasyah ni orang Sudan berkulit hitam. Serta rombongan mereka ini telah diketahui oleh bapa mertuanya itu Abdul Muttalib, ataupun datuk kandung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menetap di sana selama sebulan. Ketika mana duduk di situlah tiba-tiba dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan pulang Aminah jatuh sakit. Bila jatuh sakit, keadaannya amat-amat tenang, maka akhirnya Allah SWT telah mencabut nyawa Aminah binti Wahab dan meninggal dunia di Abwa, iaitu satu tempat di antara Mekah dengan Madinah. Ini dalam satu riwayat yang dikisahkan oleh Al-Imam Muhammad Al-Ghazali dan juga Al-Khadiri, juga daripada Ibnu Hisham dan juga Talqifuhum Al-Athar. Sejarah bagaimana sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai nabi yang terakhir. Dan selepas itu diserahkan pula kepada datuknya. Diserahkan pula kepada datuknya, yang membuatkan masa itulah Abdul Muttalib membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke Mekah. Dan masa itu telah ditanamnya Aminah dengan baik di Yasrib juga, di Abwa. Perasaan saya terhadap cucunda yang beliau sudah yatim piatu, meninggal dunianya bapa kandungnya masih dalam kandungan, lepas tu meninggal dunianya ibu kandungnya ketika mana berumur 6 tahun, dan baru ditimpa bencana itu menimbulkan kesayangan yang tidak pernah dirasainya terhadap anak-anak yang lain. Maka Abdul Muttalib tidak membiarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersendirian dalam menghadapi sebarang tanggungjawab, malah beliau utamakan anak yatim tersebut berbanding daripada anak-anak dia. Berkata Ibnu Hisham, Abdul Muttalib mempunyai sehelai hamparan yang diletakkan di bawah teduhan Kaabah. Hamparan. Anak pinaknya duduk di sekeliling hamparan menanti beliau keluar ke situ. Biasa dibawa di kawasan Masjidil Haram, maka ada satu tempat khas untuk Abdul Muttalib, antara pembesar yang masyhur kalangan penduduk Quraisy kota Mekah. Dan adanya satu hamparan, makna macam tilam ke dan sebagai kerusi duduk di bawah, itu adalah tempat datuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada majlis pertemuan dan sebagainya, anak-anak dia akan duduk di tepi, tak akan duduk di atas hamparan untuk ayah dia Abdul Muttalib. Bahkan cucu-cucu dia yang lain ataupun sepupu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak boleh duduk atas tu. Hormatnya, adabnya kepada datuk dia, ataupun hormatnya bapa-bapa saudaranya kepada datuknya. Dan berbeza pula bila mana tak ada seorang pun anak-anak yang berani duduk atas hamparan itu bagi menjaga penghormatan pada Abdul Muttalib.
Tetapi bila datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kanak-kanak, umur 6, 7 ke 8 tahun, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas hamparan yang memang khas untuk Abdul Muttalib atau datuk dia. Bila mana bapa-bapa saudara dia ramai. Antaranya Abdul Uzza tadi yang Abu Lahab tu, Abdul Muttalib, Abu Talib, siapa lagi? Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu yang nama-nama yang saya ingat. Sebab Hamzah ni antara yang masuk Islam, pak saudara dia. Dia tu syahid waktu peperangan Uhud, syahid. Peperangan Uhud. Abdul Uzza, Abu Lahab, dia ni memang menentang Islam. Awal-awal lagi Nabi SAW dilantik sebagai khatimun nabiyyin. Datuk Abu Talib yang menjaga Nabi sampai Nabi besar. Akhirnya Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan kafir, bukan Islam. Bapa-bapa saudara cuba menghalang Rasulullah SAW duduk atas itu. Lain pula bila mana Abdul Muttalib yang melihat tindakan mereka tersebut, ia menyatakan biarkan anak itu, makna biarkan cucu aku tu. Demi Allah, dia seorang yang mempunyai sesuatu urusan. Kemudian beliau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas hamparannya sambil membelai belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah merasa senang melihat kepada datuknya dan apa yang dilakukannya. Dan tidak lama dia duduk bersama dengan Abdul Muttalib. Bila mana umur Nabi sallallahu alaihi wasallam capai ke mana 8 tahun 2 bulan 10 hari. 2 bulan 8 tahun 2 bulan 10 hari. Masa itu pula datuknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Maka sebelum dia meninggal dunia telah mewasiatkan tanggungjawab siapa yang kena jaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ataupun anak-anak kandungnya yang paling dia percayai ketika itu adalah Abu Talib. Saudara kandung kepada bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kepangkuan duduk di pangkuan bapa saudaranya. Dan di mana dia duduk di pangkuan bapa saudara sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 50 ke 51 tahun, barulah bapa saudaranya meninggal dunia. Maka dari kisah tersebut kita boleh lihat pengajaran dan renungan daripada peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pada tajuk yang seterusnya, iaitu mengenai perjalanannya yang pertama ke negeri Syam dan usaha mencari rezeki halal bersama pak saudara dia. Pengajaran dan renungan. Dengan segala apa yang berlaku di peringkat ini, bolehlah kita mengambil beberapa kesimpulan, pengajaran dan pengiktibaran. Yang pertamanya mengenai nasab keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah kita pelajari, kedapatan berapa dalil yang jelas menunjukkan bahawa dalam semua bangsa manusia, bangsa Arab yang telah dipilih Allah, dalam semua bangsa Arab, kabilah atau suku Quraisy adalah yang dipilih oleh Allah SWT. Dalilnya itu jelas kedapatan dalam hadis riwayat Muslim. Seperti yang telah kami sebutkan, malah banyak lagi hadis yang sama maksudnya. Antaranya ialah hadis riwayat At-Tirmizi bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar lantas berkata, "Siapakah aku?" Para sahabat menjawab, "Engkau utusan Allah, selamat atas engkau." Ujar baginda lagi, "Saya Muhammad, anak kepada Abdullah, anak kepada Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah telah menjadikan makhluk, kemudian ia jadikan mereka dua golongan, maka ia jadikan saya dalam golongan mereka yang paling baik. Kemudian ia jadikan beberapa kabilah, maka ia jadikan dalam kabilah mereka yang paling baik. Kemudian ia jadikan beberapa rumah, yakni rumah tangga, maka ia jadikan saya dalam rumah yang paling baik, dan saya adalah orang yang paling baik di antara mereka." Riwayat Imam At-Tirmizi, dan juga dalam Kitabul Munaqib mengisahkan silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa Arab. Nanti saya akan terangkan hikmah kenapa pengarang kitab tersebut
Pengarang kitab inilah Al-Syahid Al-Imam Syekh Ramadan Al-Buti meletakkan setiap kali tajuk mesti ada pengajaran, mesti ada iktibar dan natijah yang perlu kita fahami. Kita akan lihat satu persatu. Dan ketahuilah bahawa konsep kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kasih kepada kaum dalam kalangan mereka lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kasih kepada kabilah dalam kalangan yang mereka diputerakan baginda. Ini bukan kerana fanatik kepada orang-orang bangsa itu, tetapi adalah kerana semata-mata hakikat, kerana hakikatnya bangsa Arab Quraisy itu telah mendapat kemuliaan dan penghormatan disebabkan hubungan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak boleh disangkal sama sekali. Itu pun walaupun salah silah keturunan Nabi memang Allah SWT letakkan keturunan yang baik, nasab yang baik, tetapi daripada saudara maranya, pak-pak saudara dia, ada juga yang tidak masuk Islam, bahkan menentang Islam, antara musuh yang paling kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Quraisy ini Allah SWT telah memberikan kemuliaan dan kehormatan atas sebab salah silah Quraisy itu pergi turunnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu juga Allah SWT telah memberikan kehormatan kepada bangsa Arab. Itu pun akhirnya mereka juga yang telah merosakkan bangsa tersebut bila mana menyimpangi dan menyeleweng daripada garis-garis panduan daripada akidah dan juga syariat Islam yang mana Allah SWT telah tetapkan. Yang kedua pula, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dengan keadaan yatim piatu. Yang pertama tadi bab salah silah keturunan Nabi. Yang kedua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Ini mesti jelas. Sebab apa? Akan datang kita akan lihat. Pengarang kitab ini menyatakan mereka kalangan penyerang-penyerang fikiran-fikiran umat Islam, iaitu kalangan sarjana-sarjana barat, khusus mereka kalangan orientalisme. Mereka cuba menyatakan isi kandungan Al-Quran pada hari ini adalah ditulis oleh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta bagaimana Nabi boleh menulis sebuah kitab? Antara mereka berhujah Nabi diajar oleh atuk kandung dia sendiri. Nabi dididik, diajarkan juga oleh sepupu jauh dia, iaitu Waraqah bin Naufal. Masalahnya kalau kita menghayati sejarah ini daripada riwayat-riwayat yang sahih, Nabi langsung tidak pernah dididik dengan agama Hanif ataupun agama yang sudah terseleweng oleh kalangan orang Arab ketika itu. Tak pernah pun diajar sepatah haram pun mengenai agama, kepercayaan agama oleh datuk dia sendiri, tak ada. Juga tak pernah diajar oleh ibunya. Juga tidak pernah diajar oleh ibu-ibu susuannya. Maka mereka hanya menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di segi kebajikan antaranya, tempat tinggal dan minum. Hanya dari sudut didikan, tarbiyah tu tak ada. So bagaimana menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membuat ataupun menulis kitab Al-Quran ini belajar daripada atuk dia sendiri? Tak ada bukti kat situ. Itu satu penyelewengan yang besar dari sudut disiplin ilmu dalam menukilkan dalam sesuatu perkara. Seterusnya, peristiwa ini menyebabkan Rasulullah hidup di peringkat kecilnya tanpa mendapat kasih sayang daripada ibu. Dia baru dapat duduk dengan ibu dia baru saja beberapa bulan selepas bila mana Halimatus Sa'diyah dengan suaminya memulangkan balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah rasa kasih sayang yang sedalamnya daripada ibunya dan jaga serta perhatian yang sewajar dari seorang bapa. Bapa telah meninggal dunia waktu Nabi dalam kandungan lagi. Kesemuanya ini bukan berlaku secara kebetulan, tetapi segalanya ini adalah mengikut apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masa depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebahagian daripada hikmah Allah.
Sebab apa? Andai kata dari kecil diberikan didikan, kasih sayang, ibu bapanya beri kepada anak-anaknya, maka bila mana dia mencapai kanak-kanak, mencapai remaja, perkara itu dia akan membina satu watak yang kalau ibu bapa dia baik, baiklah anak dia. Bila lahirnya seorang anak ni seumpama damparan satu helaian kain putih, maka di situ daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan lahirnya anak ni seumpama kain putih. Ibu bapa lah yang mencorakkannya bagaimana menjadi kain putih itu hitam ataupun putih. Ataupun nak menjadi Yahudi ke Nasrani ataupun Islam yang beriman. Dari situ. Dan agar tidak sesiapa pun menaruh sangkaan buruk bahawa seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah daripada ilham dalatan ibunya semasa menyusu ataupun hasil dari tujuh ajar dari bapa dan neneknya, kerana neneknya Abdul Muttalib adalah manusia termuka di kalangan kaumnya. Lebih-lebih lagi soal pembekalan makanan minuman untuk jemaah haji adalah di bawah kelolaan dan tanggungjawabnya. Jelas tak pernah sesekali datuknya Abdul Muttalib mengajarkan, mendidikkan apa-apa mengenai keagamaan, budaya ataupun kepercayaan mereka ketika itu, tak ada. Sudah menjadi ada resam alam, datuk atau bapa akan menurunkan warisan kepada cucu atau anak di bawah jagaan mereka. Bahkan kaedah ini juga ada juga bertepatan di dalam agama kita, agama Islam. Sebagai contohnya, kalau si bapa tu meninggal dunia, maka pertama wajib diserahkan pada siapa? Datuk dia kan. Datuk dia. Datuk belah apa? Suami kan. Datuk belah suami. Begitu juga. Jika datuknya tak ada, boleh diserahkan pada tanggungjawab kepada bapa-bapa saudaranya. Kan? Kalau tak ada juga, tu kena fikirlah belah si ibu dia pula. Begitu hak penjagaan dari kaedah kemampuan-kemampuan di situ. Seterusnya, tetapi suratan ini tidak membiarkan kesempatan kepada mereka yang ingkar dan bertujuan jahat, kerana Rasulullah telah dibesarkan dan dipelihara jauh dari jagaan dan peliharaan ibu bapa. Demikian juga di masa baginda masih bayi. Sebagai satu lagi hikmah Allah, baginda telah dikirimkan di kampung di bawah peliharaan Bani Sa'diyah ataupun Bani Bakri. Kalangan Bani Bakri ini, perkampungan dia adalah satu perkampungan yang terpencil. Mereka ni satu kampung di kalangan Bani Bakri, orang kebanyakannya adalah miskin. Dia bukan macam penduduk Quraisy di kota Mekah. Kebanyakan mereka adalah orang-orang bangsawan ataupun orang-orang kaya. Maka Nabi dijaga memang orang daripada keluarga yang amat-amat susah. Selepas datuknya meninggal dunia, maka tanggungjawab memelihara terserah kepada bapa saudaranya Abu Talib. Umur Abdul Muttalib pun tidak panjang buat memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datuknya sempat memikul tanggungjawab itu hanya dalam masa 3 tahun sahaja. Maka kesimpulan pada hikmah Allah tadi disudahi dengan penolakan dan keengganan Abu Talib menerima dan memeluk agama Islam, agar tidak disyaki lagi orang lagi bahawa Abu Talib sedikit sebanyak memain peranan penting dalam usaha mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah dakwahnya itu, kerana semuanya ini merupakan plot perkembangan yang berjangkit antara satu sama lain, yang membawa kedudukan dalam puak kepada kedudukan dalam kaum, dan seterusnya kepada penganjuran yang lebih luas dan pangkat kedudukan yang lebih tinggi. Sama juga bila mana Abu Talib menyerahkan Nabi Muhammad Abdul Muttalib menyerahkan Nabi kepada Abu Talib, pak saudara Nabi, ataupun bapa kandung kepada Sayyidina Ali bin Abu Talib. Kalau kita lihat, kalau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menerima Islam daripada bapa saudara Abu Talib, tapi Abu Talib sendiri pun meninggal dunia dalam keadaan kafir. Tak nak terima sepatah pun seruan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya prinsip Abu Talib ketika itu adalah menjaga nyawa Nabi daripada terancam, dan juga tidak menyerang ataupun tidak memusuhi
agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna di situ adalah orang kafir yang tidak menentang ataupun tidak memusuhi Islam. Ada kalangan orang Quraisy yang sebegitu ketika mana Nabi SAW berada di Mekah. Beginilah arus hikmah Allah yang mahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengan keadaan yatim piatu. Hanya arahan dan jagaan Allah sahaja yang dapat jatuhkan tangan-tangan yang cuba memanjanya, menjauh wang, harta kekayaan dan yang cuba memewahkan kehidupannya. Ini berlaku supaya jangan timbul di jiwanya semangat kebendaan ataupun gilakan pangkat. Oleh itu segala-galanya tidak mendorongkan baginda ke arah ke penganjuran yang mana mungkin mengelirukan di antara kenabian dan kepenganjuran dunia yang alam yang akan disangka oleh kelak sengaja dibuat-buat. Yang pertama kenabian demi untuk mencapai yang kedua iaitu kepenganjuran ataupun mencapai keduniaan. Sebab itu sampai hari ini musuh-musuh Islam yang cuba mengkaji sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka cuba memutabelitkan yang menyatakan, saya ulang balik, Al-Quran ini ditulis oleh tangan Nabi sendiri. Sebab apa? Untuk menggilakan kuasa, pangkat dan sebagainya. Menyatakan orang Islam ni suka berperang, bangsa Arab ni suka berperang. Perkara-perkara itu semua telah disangkalkan, dijawab balik. Antaranya yang dinyatakan oleh pengarang kitab tersebut. Kitab inilah. Antara pertama menyatakan Nabi diajar, dididik dengan agama pelbagai agama. Contoh agama yang dianuti oleh Waraqah bin Nawfal. Tak ada pun. Tak ada bukti. Yang kedua, agama nenek moyang menyembah pada berhala, kalangan Quraisy. Pun begitu juga tidak dididik. Diajarkan oleh Abu Talib, diajar oleh Abdul Muttalib, bahkan daripada ibu kandung dia sendiri tak ada. Dan yang seterusnya, tiada kisah yang menyatakan sehingga Nabi telah dilantik sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tiada menyatakan isi kandungan Al-Quran itu sendiri ditulis oleh tangan Nabi sendiri. Tak ada. Langsung tak ada. Bukti yang kuat semua adalah ditulis oleh sahabat-sahabat yang terpilih sebagai penulis wahyu. Boleh juga kita merujuk dalam kitab Ulum Al-Itqan Ulumul Quran. Kat situ ada sejarah panjang dia. Waktu hidup Nabi SAW, waktu dilantik sebagai Nabi, turunnya wahyu-wahyu firman Allah SWT, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat-sahabat mereka yang telah diamanahkan penulis wahyu itu. Nabi tak tulis pakai tangan sendiri. Mana daripada hadis-hadis Nabi tak boleh tulis. Makna daripada segi sudut akhlak Nabi, i'tikad Nabi, kalam-kalam sabda Nabi tidak boleh ditulis untuk mengelakkan kekeliruan daripada mana satukah firman Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya selepas Nabi wafat barulah para sahabat menukilkan kisah-kisah mereka, riwayat-riwayat mereka mengenai kisah mereka bersama dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, tidak juga boleh dinafikan bahawa ada silap. Okey. Lepas. Yang ketiga, minta maaf. Yang ketiga pula, mengikut apa yang diceritakan oleh ahli sirah, iaitu sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa rumah dan perkampungan Halimatus Sa'diyah telah dilanda kemarau yang dahsyat. Tetapi bila mana kedatangan Nabi, perkara itu merombak segala-galanya. Alhamdulillah. Tanaman kembali subur, biri-biri dan unta yang kurus kering dengan hanya kulit yang melekat di tulang belulang berubah menjadi binatang yang sihat dan gemuk berlemak. Kesemuanya ini menunjukkan kedudukan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda masih bayi lagi. Saya ulang balik, sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul, mana anugerah-anugerah yang ajaib yang diterima oleh Rasulullah SAW digelarkan sebagai irhas. Selepas Nabi dilantik sebagai Nabi, maka digelarkan sebagai mu'jizat. Hanya Nabi saja yang menerima mu'jizat. Maka irhas ini boleh diterima mana-mana manusia ataupun hamba-hamba Allah SWT mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Kesemuanya ini menunjukkan kedudukan martabat Nabi di sisi Allah semasa baginda sallallahu alaihi wasallam masih bayi lagi. Sebagai contohnya, anugerah Allah yang nyata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pengurniaan dan limpahan rahmat kepada Halimatus Sa'diyah serta keluarganya yang telah memelihara baginda. Banyak perkara yang pelik dan ganjil yang berlaku. Tidakkah pernah kita meminta supaya Tuhan menurunkan hujan di musim kemarau dengan berkat para salihin dan berkat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam agar doa dan permintaan kita itu dikabulkan Tuhan? Dan bagaimana pula kalau satu tempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berada di dalamnya, maka perkampungan tadi sudah sewajarnya menerima ganjaran dan rahmat Allah yang telah sanggup menerima. Sebagai satu contohnya, ketika mana Nabi SAW di bawah jagaan Abu Talib, ini ada riwayat dikisahkan. Nanti kita akan lihat tajuk yang seterusnya lah. Dalam kisah tersebut ada satu peristiwa ajaib yang dialami oleh Abu Talib sendiri walaupun dia kafir. Satu tempat ada perkampungan tu di pinggiran kota Mekah. Pinggiran kota Mekah, kawasan situ kemarau. Maka orang perkampungan itu memintalah kepada pembesar-pembesar Quraisy untuk membuatkan sesuatu bagaimana nak selesaikan isu kemarau yang amat teruk. Maka Abu Talib ni dia bawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke perkampungan itu, diangkat. Diangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya disitulah berlakunya hujan turun. Di antaranya di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah diriwayatkan dalam kisah tersebut memohon hujan dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun perkara irhas, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang kanak-kanak, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irhas. Dalam kitab ni ada mengisahkan memohon hujan dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun masa tu Nabi masih kanak-kanak. Seterusnya, kalaulah sebab musabab itu di tangan Tuhan, maka sudah sewajarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului segala musabab dan limpah kurnianya. Lebih jelas lagi Rasulullah ini adalah rahmat Allah untuk manusia sejagat. Tegasnya Allah sendiri telah menyebut di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utuskan engkau yang ini Muhammad illa melainkan rahmatan lil alamin, yang memberikan rahmat kepada alam sejagat. Lil alamin ini, alam sejagat ini bukan hanya pada manusia, tetapi makhluk-makhluk yang lain juga, serta kepada alam flora dan fauna, mana tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sebagainya. Itu terbukti. Ada juga perkara yang pelik, antaranya irhas, kelebihan yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kisah ini masyhur dalam riwayat yang sahih juga, serta kisah ini dinukilkan dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh, dalam bahagian bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu selesaikan isu-isu permasalahan rakyatnya antara tanah-tanah mereka yang kemarau yang amat teruk. Itu dalam kaedah siasah syar'iyah. Maka kaedah itu boleh diguna pakai. Hanya mesti yakin kepada Allah SWT. Itu kaedah ikhtiar yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kisah iaitu, nak kena rujuk balik kitab fiqh apa yang nama kitab fiqh tersebut, iaitu bila mana Sungai Nil kering kan. Peristiwa ni kan masyhur. Masa tu Khulafa Rasyidin yang kedua, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sungai Nil kering. Maka Sayyidina Umar datang dari Madinah pergi ke Mesir, melihat keadaan bagaimana Sungai Nil. Masa itu dah bawah naungan kerajaan Islam lah. Waktu zaman Sayyidina Umar, Mesir dah dapat dinaungi oleh kerajaan Islam. Dan memang kering. Jarang-jarang kita dengar Sungai Nil kering. Maka antara kaedah ikhtiar yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan menukilkan dalam sebuah surat. Surat itu adanya satu doa kepada Allah SWT untuk diturunkan hujan dan dikekalkan air itu ada selama-lamanya sampai hari kiamat. Di dalam sungai ini tu ada air lah, mana tak kemarau.
kaedah dia surat, dia dikepilkan, itu ikhtar dia baling ke dalam sungai itu. Maka selepas beberapa ketika Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka sampai sekarang daripada peristiwa tersebut tak pernah lagi ada mana-mana kisah daripada selepas kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin dan tu pindah kepada khalifah-khalifah seterusnya, tak pernah ada satu sejarah menyatakan Sungai Nil kering. Bahkan pada zaman kita pun tak pernah dengar lagi Sungai Nil kering. Tapi jangan percayalah kata Sungai Nil jernih lah apa semua. Saya belajar kat Mesir, saya tahu lah kan, ada kawasan-kawasan tertentu memang kotor kan. Tapi tak boleh lawan Sungai Kelang lah kan, buang babi, buang orang mati pun ada kat situ kan. Tapi kotor lah, berbau jugalah warna sungai. Sebab apa? Pembangunan yang makin pesat juga di Mesir, di Kahirah pun makin pesat. Tapi dia punya sungai ni besar dan juga tidak pernah kering. Walaupun Mesir ini dia ada dua cuaca, ada musim lah, musim sejuk, musim dingin dan juga musim panas. Dan dia punya hujan dia pula, hujan dia tak lebat macam Malaysia, lebat sekejap je, setengah jam, 1 jam, dan tu ada hujan renyai, iaitu sebelum masuknya musim dingin atau musim sejuk, ataupun pada pertengahan musim sejuk dan penutup kepada musim sejuk. Itu saja hujan dia, sikit je hujan dia. Kalau pergi kat sana mana ada longkang kan, sebab tak hujan. Kalau kita ni kena buat longkang, kalau tak bila longkang habis, macam kat CIB kat Cheng tu. Tu tengok dia dah buat longkang besar kan, tak tahu boleh selesai ke tidak masalah tu. Itu semua masalah pembangunan kan. Seterusnya sedikit saja lagi mengenai peristiwa pembedahan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada tinggal di rumah Halimatus Sa'diyah. Peristiwa ini juga antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, perihalnya terdapat dalam kitab hadis sahih Muslim yang bermaksud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi Jibril alaihissalam ketika mana baginda sedang bermain dengan sekumpulan kanak-kanak. Maka ada riwayat menyatakan umurnya 4 tahun, ada riwayat menyatakan umurnya 5 tahun. Jibril alaihissalam telah merebahkan dan membelah betul-betul dengan hati dan mengeluarkannya, kemudian dikeluarkan seketul darah sambil berkata, inilah sasaran syaitan ke hati engkau. Lepas itu dibasuhnya dalam tas dari emas, maknanya satu bekas emas, dan di dalam tu ada air zam-zam, dimasukkan jiwa ataupun hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan dan dimasukkan balik dan cantumkan balik dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa itu membuatkan kalangan kanak-kanak yang lain bekejar lari masuk ke dalam rumah, bertemu dengan ibu susuannya Halimatus Sa'diyah, menyatakan melaungkan Muhammad telah dibunuh, dan mereka semua meluru ke arah Nabi Muhammad, dan didapati Nabi ketika itu sudah pucat lesu. Maka di situ juga dah hikmah Allah di sini bukanlah membuang buli-buli kejahatan, akan tetapi Allah saja yang lebih ketahui dari tubuh badan Rasulullah. Kerana kalaulah di sana terdapat buli-buli kejahatan yang merupakan sumber kejahatan, maka sudah tentu boleh dirubah manusia jahat menjadi baik dengan cara pembedahan. Tetapi hikmah Allah yang jelas di sini ialah mengiklankan dan mengisytiharkan kerasulan baginda dan menjadikannya maksum, iaitu tidak pernah melakukan dosa kecil, bahkan lagi-lagi dosa besar tak pernah, dan mempersiapkan baginda untuk menerima wahyu dari kecil lagi dengan cara yang boleh dilihat dengan mata kasar, kerana dengan jalan ini membawa orang percaya dan beriman dengan risalah pengutusannya dengan mudah. Pertama, mengenai pembedahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat lihat sendiri, orang sekeliling dapat lihat sendiri. Yang kedua, ketika mana peristiwa Abu Talib sendiri membawa anak saudaranya memohon hujan dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib tahu budak ni ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan walaupun dia kafir. Seterusnya nanti kita akan lihat ketika mana perjalanan Nabi berhijrah, bermusafir bersama 4 saudaranya ke negeri Syam. Itu pun ada kisah-kisah yang menarik yang telah dinukilkan di dalam kitab-kitab sirah mengenai peristiwa tersebut, yang bila mana Nabi bertemu dengan seorang Buhairah, iaitu seorang alim ulama yang bijak mengenai kitab Injil, yang beragama Nasrani atau hari ini nama dia agama Kristian.
Wallahu alam, itu sedikit sebanyak yang boleh kita lihat daripada hikmah pengajaran daripada peristiwa tersebut yang kita boleh dapat. Pada minggu akan datang kita akan masuk pada tajuk yang baru, iaitu perjalanan yang pertama ke negeri Syam dan usaha mencari rezeki halal. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang masalah datang daripada kelemahan saya sendiri. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis dengan tasbih farad.